Bila nak sampai lambat, duduk dalam kereta, baca buku, salah satu lagi tengok handphone lah, berita. Saya nak sebut pertama kepada wartawan, kemudian kepada pembaca berita, kemudian kepada netizen. Sebahagian berita ni rubbish. Buang masa orang. Masalah duduk lalu juga kot handphone kita. Cerita rumah tangga orang bercerai lah, apalah. Merepek betul. Pertama untuk wartawan. Semua yang dia tulis itu adalah kerja yang bodoh dan sia-sia. Dia membodohkan diri, membodohkan rakyat juga. Membodohkan pembaca. Urusan rumah tangga orang, apa yang awak nak sibuk? Tidak memberi manfaat kepada awak di dunia dan di akhirat. Di dunia pun tak ada apa-apa faedah, akhirat lagi hanya menambahkan dosa saja. Nabi kata min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'an. Tanda baik Islam satu orang, dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Apa kaitan awak? Orang nak bercerai ke? Dia nak merajuk ke? Berapa ramai tiap-tiap hari orang bercerai dan merajuk? Apa yang awak sibuk dengan hal itu nak dijadikan berita? Nabi kata, Inna Allah yuhibbul ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan Tabarani. Allah sukakan ma'ali al-umur. Allah sukakan benda-benda yang tinggi standardnya. Benda-benda yang high level. Dan benda-benda yang mulia. Dan Allah bencikan benda-benda yang selekeh. Benda-benda yang remeh, temeh, yang tak ada nilai. Allah benci. Cerita pasal orang bercerai, merajuk, cerita pasal orang bercerai, beli kereta, apa benda hal? Ditulis segala titis peluh ataupun segala kesungguhan yang ditulis. Apa faedah ini semua? Maka marilah pula orang itu mengulas, orang ini orang mengulas. Kemudian petua-petua perkahwinan, ustaz-ustaz pun keluarkan petua-petua pernikahan, perkahwinan bagaimana nak mendamaikan. Menjadikan masyarakat bodoh dengan berita-berita yang seperti itu. Itu urusan orang kau nak cerai-cerai. Berapa ramai tiap hari orang bercerai. Dan kau nak kembalikan balik, kau kembali. Agama memberikan panduan umum. Bukan nak mencerita berapa titis air mata orang lah apa. Tengok tajuk je selekeh lah. Serabut handphone kita bila dia lalu. Dan saya tengok ada status orang-orang agama juga mula mengulas. Ini pun satu lagi. Mengulas hal-hal yang selekeh seperti itu. Ini sangat saya nak sebut. Tapi saya nak sebut hadis tadi. Untuk kita menjadi orang yang besar, untuk menjadi orang yang tinggi standardnya, kita campuri, kita berurusan dengan perkara-perkara yang tinggi nilainya dalam hidup ini. Orang-orang yang suka mencampuri hal-hal yang selekeh, maka dia pun selekeh. Sebab itu apabila kita berbicara dengan orang-orang yang besar, kehidupannya besar, cerita-ceritanya cerita besar. Apa yang dia lihat dalam kerangka yang besar. Tapi kalau satu orang itu kita lihat bersembang dengan kita, dia bersembang benda-benda yang selekeh, kita jangan duduk di dalam majlisnya. Dia akan menjadikan kita sepertinya bercakap benda-benda yang lekeh, tak ada standard. Allah suka ma'aliyal umur, perkara-perkara yang ada kualiti, ada standard. Cakap dalam hal-hal yang besar. Palestin kena bom, rakyat Muslim mati,
Orang-orang itu dibunuh, dunia bercampur, dia bercerita tentang kisah talak satu orang artis. Mudah-mudahan tidak membabitkan kita yang belajar agama ni. Dan mesti sentiasa memberikan respon kita yang keras supaya masyarakat tidak bodoh dalam hal-hal yang seperti ini. Selagi pemberita kita, fokus netizen kita, pembaca kita banyak dalam hal-hal yang seperti itu, kita akan dapati lambat untuk masyarakat kita untuk matang dan maju ke hadapan dalam pemikiran.